Subtopik terakhir 5.5 improper integral. So dalam improper integral ni definition dia. So kita lihat kat sini macam mana sesuatu fungsi yang diberi pada kita dikatakan improper adalah apabila katalah yang pertama, bukan katalah, memang betul. Yang pertama dia kata one or both limit of integration are infinite. Dia kata kalau ada antara limit kat atas ni upper ataupun lower limit ni ada infinity. Okey, infinity dia akan jadi improper. Okey, improper namanya. Tak kisahlah upper limit ke, lower limit ke, ataupun dua-dua ke, ada infinity. Okey, yang kedua dia kata function has infinite discontinuity or undefined in the interval of the limit integration or at the endpoint of the limit of integration. Maknanya kat sini adalah dekat dalam dia punya limit ni, katakanlah limit tu bagi masalah. Dia nombor biasa, dia tak ada infinity, tapi bila dimasukkan ke dalam fungsi, dia jadi undefined, tak boleh kira. Dia kata mad error. Okey, so itu adalah improper. Ataupun lagi satu dia kata discontinuity. Okey, maknanya katakanlah antara kita punya limit tu ada, katalah saya bagi terus contoh, kita ada satu limit di antara berapa antara 2 sampai 5. Lepas tu soalannya adalah 1 per x tolak 3 dx. Okey, so soalan ni kalau kita perhatikan macam proper, macam okey je, tak ada infinity pun. Nombor bawahnya 2, atasnya 5. Okey, so dia jadi improper sebab dalam nombor 2 sampai 5, 2 sampai 5 ni kan macam kita punya limit kan. Daripada 2 sampai 5 ni macam interval. So antara nombor 2 sampai nombor 5 ni ada nombor 3. So nombor 3 ni kalau kita masukkan ke dalam x ini, dia akan menjadikan fungsinya jadi 1 per 0, mad error. Jadi fungsi ini juga dikatakan sebagai improper. Okey, ataupun contoh lagi satu, kalau kita ada fungsi fungsinya katakanlah 1 sampai 3, fungsinya adalah 2 per x tolak 1. Okey, yang ini untuk soalan ni nampak macam proper, tapi bila kita try masukkan lower limit, masukkan 1 ke dalam x, terus jadi 0. Okey, so dia juga adalah improper. So untuk example O, dia cuma bagi suruh kita check sama ada fungsi itu improper ataupun tidak, bagi tahu reason. Okey, untuk yang A, tengok je terus tahu dia adalah improper sebab dia ada syarat nombor 1 tadi. Dia ada infinity. Okey, jadi jawapannya adalah improper integral kerana upper limitnya adalah infinity lah. Okey. B pun sama. B pun sama sebab upper dan lower limitnya adalah infinity. Both lagi adalah infinity. Okey. Dan yang C, okey, C kita nak cuba. C ni sekarang ni keadaan dia fungsinya 0 sampai 1, 1 per 1 tambah x square cos dx. So kalau kita tengok kat sini, syarat nombor 1 pasal infinity dia tak ada. Tak ada infinity pun. Okey, syarat nombor 1 pas. Kalau ikutkan dia boleh jadi proper lah. Okey, so bila kita try masukkan pula upper limit dengan lower limit ke dalam fungsi, okey, kita masukkan nilai 0 ke dalam x, kita dapat 1 per 1, yang ini 1. Okey, so ni okey, tak ada masalah Okey, lepas tu kalau kita try masukkan pula 1, masukkan 1 ke dalam x, masukkan pula, kita akan dapat 1 per 2. Okey juga. Okey, lepas tu kita tengok ada tak nombor antara 0 sampai 1 yang bila dimasukkan ke dalam x akan menjadikan nombor di bawah ni 0. Okey, nampaknya tak ada. Maksudnya soalan C, okey, soalan C jawapannya adalah proper integral. Okey, proper integral, boleh kira macam biasa. Okey. Alright, untuk example R dia suruh kita check juga. Okey, untuk example R. So apa yang kita ada kat sini adalah apa ni? Determine sama. Cari reason kalau soalan-soalan ni adalah improper. Okey, untuk Roman 1,
Roman 1 dah ada jawapan. Dia kata improper kerana fungsi itu undefined at x equal to negative 2. Kenapa? Okey, sebabnya syarat 1 dia tak ada. Tapi syarat 2, negatif 2 ni kalau kita masukkan ke dalam x, kita akan dapat apa? Negatif 2 tambah 2 akan jadi kosong. Square root kosong adalah kosong. 3 per kosong, math error. So, dia katakan sebagai undefined. Okey, untuk soalan Roman 2. Soalan Roman 2, nampak jelas ada infinity. So, jawapannya adalah improper integral because the upper limit betul. The upper limit is infinite. Okay, infinity. Okay, untuk Roman 3. Okay, Roman 3 pula. Kalau kita tengok kat sini, dia tak ada infinity. Nampak okey. Kalau kita masukkan nombor 3, ada masalah tak? Kalau kita masukkan 3 ke dalam x, kita akan dapat 1 per 2. So, ni okey. Okey, kalau kita masukkan pula negatif 3 ke dalam x, kita akan dapat negatif 1 per 4. Okey juga. Okey. Tapi last sekali kita kena semak, ada tak nombor di antara negatif 3 sampai 3 yang bila dimasukkan ke dalam x akan jadi 0? Ada. Di dalam negatif 3 sampai 3 ada nombor negatif 1. Ada nombor 1. Okey, ada nombor 1. Yang mana 1 ni kalau dimasukkan ke dalam denominator, dia akan jadi 1 per 0. Okey, bermakna sekarang jawapan kita boleh tuliskan adalah improper integral because the function discontinuous at x equal to 1. Okey, improper. Okey, untuk Roman 4. Roman 4 ni nampak macam mudah. Okey, soalannya pendek je. So, dalam soalan ni kalau kita perhatikan, okey, ni improper ataupun tidak. Okey, fungsi ni kalau kita tengok kat sini, kita kena kemaskan dia dulu. So, kalau kita kemaskan, dia akan jadi apa? Integral negatif 1 sampai 1 3 per square root x. Macam mana boleh dapat ni? Kita ni lah mansuhkan. Square root x dengan x ni boleh dimansuhkan kan? Okey, daripada sini kalau kita perhatikan, kita masukkan negatif 1, okey, masukkan 1 pun okey. Tapi antara negatif 1 sampai 1 ada nombor kosong. Okey, jadinya sekarang fungsi itu juga improper. Okay, improper integral because the function undefined at x equal to 0. Okay, so kalau lihat dekat sini, saya ada tuliskan yang warna purple dengan warna pink ni dua cara penulisan yang berbeza lah, tapi maksud yang sama. Okey, boleh tulis dengan cara yang purple ataupun yang warna pink. Okey, so sila fahamkan. Okey, kita akan stop dekat example R saja. Okey, boleh fahamkan keseluruhan chapter ini.